Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dicurahi dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Azza wa Jal. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Salawat serta salam kita panjatkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah merupakan suri tauladan kita di dalam kehidupan ini, panutan kita di dalam segala gerak-gerik beliau, dan tidak ada tauladan, tidak ada panutan, tidak ada idola yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah merupakan sebuah kesalahan yang fatal, a fatal error and mistake, ketika mana seseorang dia mengidolakan sesiapa selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang lain tersebut tak kiralah dia itu selebriti ke, football player ke, atletik atau apa pun, atlet mana atlet, tak kiralah. Maka adalah merupakan kesalahan yang besar bila mana dia mengetahui nama penuh Fulan bin Fulan, di mana dia dilahirkan, berapa umur dia, berapa tinggi dia, berapa stamina dia, dia lari berapa laju, dia passing macam mana, dia suka makan apa, dia suka color apa, itu semua dia tahu. Namun bila mana terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kurang mengetahuinya. Naam. Sedangkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang daripada kalian sehingga aku menjadi seseorang yang lebih dicintai olehnya, lebih daripada kedua orang tuanya sendiri, daripada anak-anak dia sendiri, dan daripada kesemua manusia sekalian. Kita sayang anak tak? Tak sayang, tak dukung ni. Kan? Nah, kita sayang mak bapak tak? Kan? Mak suruh pergi kedai, pergilah kedai. Kita sayang tak? Ada sebahagian manusia yang ada dekat atas muka bumi ni, entah itu berupa isteri, berupa kawan, berupa jiran, berupa kenalan. Namun sayangnya kita kepada manusia ini semua tidak boleh melebihi daripada sayangnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Soalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat claim bahawa baginda, kerana seseorang
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepertinya mengetahui apa yang lebih baik daripada apa yang terbaik tadi tu. Faham Nah. Jadi kalau kita nak yang terbaik, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Because kalau kita kata kita merasa ada yang lebih baik, nah, maka secara tak langsung kita telah mengatakan bahawa apa yang Nabi amalkan itu kurang baik. Nah, atau belum terbaik lagi. Jadi kalau kita ikut footstep Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup baik. Kerana beliau adalah orang yang paling bertakwa. Nah, fa ahibbai azanallahu iyyakum jami'an, kita melanjutkan dengan bacaan kita bagi kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Amsik. Di mana kita telah sampai kepada pembahasan tentang poin nombor 5, di mana Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala menjelaskan pastinya hari ini insya-Allah kita akan menghabiskan tentang para sahabat, dan kemudian setelah para sahabat nanti kita akan melakukan sedikit persiapan bagi bulan Ramadan insya-Allah. Bismillah taala. So kita ambil ada beberapa poin, kemudian kita akan recap atau murajaah atau revise sedikit sebanyak bagi bulan Ramadan biiznillah taala. Nah. Menjauhkan diri daripada mengungkit kesalahan para sahabat dan berdiam diri daripada perselisihan yang terjadi antara mereka. Demikian itu adalah berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabat-sahabat. Menjauhkan daripada mengungkit kesalahan mereka dan berdiam diri daripada perselisihan yang terjadi antara mereka. Tak perlu kita komentar, tak perlu kita tanggapi, tak perlu kita komen, tak perlu kita nak cakap siapa yang betul, siapa yang salah. Kita cakap wallahu alam, mereka lebih tahu tentang keadaan mereka pada ketika itu. Kita pun tak hidup masa ketika itu di mana kita tidak witness apa yang sedang berlaku. Especially perselisihan yang dimaksudkan ialah perselisihan apa? Antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Nah, ini adalah merupakan perselisihan yang terbesar di kalangan para sahabat. Anda pun tak nak sentuh banyak tentang perselisihan yang berlaku antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma karena stand yang terbaik adalah at-tawaqquf, iaitu kita bercukup dengan tidak mencela mereka, tidak mengomentari dan tidak mengkritik salah satu daripada mereka. Ridwanullahi alaihim jami'ah. Dan adalah para sahabat ini, kalaupun mereka ada kesilapan, kan, kekeliruan di dalam menanggapi beberapa masalah misalnya, maka sesungguhnya kebaikan mereka itu masih tenggelam di dalam kebaikan-kebaikan mereka. Nah, okay, jadi kalaupun ada sedikit daripada kesilapan yang ada, but drown in their goodness. Nah, and in their good deeds radhiyallahu anhum ajma'in. La tattakhidhuhum ghardan ba'di, janganlah kamu mencemarkan kehormatan mereka setelahku. Faman adahum faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah wa man adha Allah yushiku an ya'khudha. Sesiapa yang menyakiti mereka, maka dia telah menyakitiku. Okay, kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti mereka, maka sungguhnya dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah, maka tidak lama lagi Allah akan menghukumnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan siapa yang menyakiti mereka, maka sungguh
dia telah menyakiti aku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud di sini? Antum bayangkan bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin orang-orang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sahabat, kemudian kita datang dan menghina? Bayangkan antum ada kawan akrab, kawan karib. Antum tahu jasa-jasa dia. Antum tahu kebaikan-kebaikan dia. Tiba-tiba ada orang datang hina dia, ada orang cela dia. Antum defend ke tak? Mesti antum defend kan? Antum pun tak terima. Jadi kalau kita mencela para sahabat, itu adalah seperti mana kita mengatakan bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah salah pilih sahabat-sahabat beliau. Sepertinya beliau telah salah memilih sahabat. Maka kritikan, cemuhan, apa sahaja yang fitnah-fitnah yang ada, entah itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Aisyah ridwanullahi alaihim jami'an, atau para sahabat yang lainnya, maka hendaklah kita menjauhi daripada perkara tersebut. Nah, jangan kita pernah mencela dan jangan pernah terikut mereka-mereka yang mencela. Ada sebahagian golongan yang mereka mencela para sahabat, yang mana mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Ada yang melontarkan fitnah ke atas ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita dah cakap, kita dah sebut Aisyah radhiyallahu anha merupakan, kalau kita nak ikut the safer side, di antara wanita yang paling mulia. Nah, yang paling mulia itu mungkin ada khilaf, tapi di antara wanita yang paling mulia. Antum tahu tak what it takes to be an ummahatul mu'minin? Being an ummahatul mu'minin, mother of the believers, equals to, setelah Nabi SAW meninggal, dia tak boleh bernikah lagi dengan lelaki lain. Itu di antara hukum bagi ummahatul mu'minin. Sebab tu mereka disebutkan mother of the believers. Jadi siapa yang merupakan janda-janda Nabi SAW setelah sepeninggalan beliau, mereka tak boleh nikah lagi. Dan antum bayangkan Aisyah radhiyallahu anha pada ketika itu masih dalam keadaan muda. Keadaan muda, dalam keadaan yang masih bergelora dan bergairah semuanya. Namun perlu mengawal diri sehingga ajal menjemput. Dan itu adalah merupakan pengorbanan. Merupakan salah satu daripada pengorbanan, di mana mereka tidak boleh menikahi orang lain. Jadi untuk kita kemudian melontarkan fitnah, mengatakan mereka begini, mereka begitu, maka na'udzubillahi min dzalik. Nah. Jadi jangan pernah kita mencela mereka. Faman adzahum faqad adzani. Siapa yang menyakiti mereka, maka dia telah menyakitiku. Dan siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah Azza wa Jal. Ini yang seram ni. Nah. Okay, sampai bayangkan, just pasal mencela sahabat, menyakiti mereka, terkait sampai kepada menyakiti Allah. Betapa mulianya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka punya mulia sampaikan menyakiti mereka ialah sama dengan menyakiti Allah Azza wa Jalla. Mencela mereka, mencela Allah Azza wa Jalla. Antum rasa antum ada what it takes tak untuk jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agak-agak kalau hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, kita ni level apa lah? Level hamba sahaya. Dengan level hamba sahaya pun kalah katnya. Nah, Bilal bin Rabah je Nabi sebut terumpahnya didengar di syurga. Yang kita ni,
Agak-agak kita kat level apa? Ha? Segan nak cakap. Nah. Agaknya benda perumpamaan ni Ana pernah sebut sebelumnya. Kan kalau ada di antara kita lah nak melamar para sahabiat, the female sahabah masa ketika itu, diorang tengok kita pun macam like engkau nak melamar aku, you know. Kan, female sahabat tau, we are not talking about sahabat yet tau, the female sahabat, or lebih baik the female slaves, kan. Yang hamba-hamba wanita tu, kalau kita nak melamar pun agaknya dia tengok tak standard. No. Where's the man? Where's the man? Are you the spokesperson yang ni? No. Aina nahnu min haula? Okay, where are we from them? Nah, nak bandingkan jauh. Oh, tak ada. Pengorbanan mereka tu tersangat besar. Tersangat besar. Kita tak tahu kalau kita hidup zaman Mekah Jahiliah tu, kita ni dalam grup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke masuk dalam grup Abu Jahal, Abu Lahab, kita pun tak tahu. Kuat ke tidak untuk nak percaya kepada Nabi? Satu. Kedua, kuat ke tidak nak menerima apa yang ditimpa ke atas kita berupa azab siksaan oleh orang Quraisy Mekah. Ada yang meninggal dibunuh, disiksa sampai meninggal. Meninggal, disiksa, dihina. Namun iman mereka kuat, sangat kuat. Yang kita lembut je. Nah. Maka kita doa. Doa silahul mukmin, doa merupakan senjata seorang mukmin. Doa merupakan senjata seorang mukmin, iaitu kita senantiasa berdoa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, engkau tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang di mana engkau telah limpahkan kepada mereka nikmat-nikmat-Mu. Dan dalam doa tu maknanya adalah siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Di mana makna daripada sebalik orang-orang yang telah engkau telah limpahkan kenikmatan ke atas mereka ialah para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang syahid, dan para salihin. Abu Bakar radhiyallahu an, nak tahu doa dia apa? Antum semua tahu kan fadilat Abu Bakar radhiyallahu an? The best person after Nabi Muhammad, the best person after para anbiya dan mursalin. The best person after para nabi dan para rusul. Apa doanya? Jalni? Nah. Itu adalah apa yang beliau sebut ketika dipuji. Anak akan share. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an, dengan kesolehan beliau yang kita tahu, doa beliau adalah Allahumma tawaffani muslimau wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, engkau meninggalkanlah aku dalam keadaan seorang muslim dan golongkanlah aku di dalam golongan orang-orang yang soleh.
Dia berdoa dengan doa tu tau. Minta tau, ya Allah matikan aku dalam keadaan Muslim dan masukkan aku dalam golongan orang soleh. Dia risau. Yang kita pula overconfident. Nah, amal nak sedikit, tapi syurga nak tinggi. Rasa confident. Baru beramal sikit je rasa macam wow. Dapat solat jemaah, dapat tasyahud akhir. Satu rakaat pun tak dapat. Dapat tasyahud akhir je dengan imam. Kan? Lepas tu kena solat 4 rakaat sendiri tau. Kena solat 4 rakaat sendiri ni. Pasal dia dapat tasyahud akhir. Satu rakaat pun dia tak dapat. Keluar masjid, wah aku solat jemaah. Bagus aku pergi masjid. Nah? Aku pergi masjid solat jemaah. Padahal dapat tasyahud akhir je. Satu rakaat pun tak dapat. Dia punya confident tu, dahsyat. Padahal orang-orang dulu, apa yang dianggap sebagai lambat dalam solat, hari ni kita cakap lambat dalam solat ialah ketika kita masbuk, betul? Kita masbuk, kita dapat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau tak dapat rakaat, okey lah, kita lambat. Ikut standard level para salihin yang terdahulu, para ulama yang terdahulu, entah datang ke masjid lepas azan je dah kira lambat. Lepas azan tau, belum komat. Kira kalau Allahu Akbar, entah masuk masjid tu kira dah lambat. Itu definisi lambat dulu. Means nak kena sampai masjid sebelum azan. Hari ni kita dah komat pun belum tentu masih kat masjid. Nah. Belum tentu lagi. Dia level. Nah, jadi doa beliau adalah Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Bila ana baca doanya Abu Bakar ni kan, ya Allah engkau matikanlah aku dalam keadaan muslim dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Like, apa yang sebenarnya running in his mind? Of course kita tengok, kita faham beliau daripada perspektif kita. Tapi beliau sendiri, dalam diri beliau, apa yang sebenarnya running in his mind and in his heart, kita pun tak tahu. Dia punya risau, dia punya takut, dia punya khauf kepada Allah Azza wa Jal, dia punya raja akan maghfirah Allah, sampai berdoa dengan doa yang sedemikian. Kita alpa dalam salah satu kajian yang pernah nak bentangkan, didapati bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tau, seorang apa? Seorang Nabi, seorang Rasul bahkan, mendapatkan scripture. Okay? Suhufi Ibrahim. Dalam doa beliau apa? Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang perlu diamalkan bagi mereka yang nak doa minta anak. Doa mengharapkan anak dan isteri sedang pregnant, belum pregnant, tak kisahlah. Yang penting Rabbi habli minas salihin, selalu diulang. Iaitu, ya Allah, engkau kurniakanlah kepadaku anak-anak daripada golongan orang-orang yang soleh. Jadi di sini kita nampak bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdoa. Kalau kita berdoa untuk anak apa selalu? Nak apa? Ya. Itu doa yang baguslah. Tapi kalau the generic one, sekolah tinggi, dapat kerja bagus, kan? Nah, keluar sempurna, elok, serba sempurna. Bukan kata tu doa tu semua salah, tak. Tapi terlupa nak selitkan, ya Allah kurniakanlah anak-anak yang soleh. Nah. Kemudian yang pelik laginya, Nabi Ibrahim ni alaihissalam, walaupun beliau adalah seorang Nabi,
beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, engkau jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga zuriatku. Coming from a Nabi tau. Yang mana beliau ni adalah seorang Nabi yang memang dah dipilih, bukan baru nomination, dah dipilih. Minta doa agar menjadi seorang yang menegakkan solat dan juga anak-anaknya. Maksudnya, beliau risau anak-anak beliau tu macam mana. Ada kerisauan di situ. Bukan ambil sikap lewa. Iaitu, wah aku Nabi, anak aku confirm. You know? Okay. So, when was the last time kita doa yang sedemikian? Dan yang lebih besar lagi, doa Nabi Ibrahim ini yang paling power. Beliau sebut apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ana bila baca doa ni, yang mana disebut oleh Nabi Ibrahim, terperanjat. Beliau seorang apa? Seorang Nabi. Bapa kepada dua orang Nabi. Iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Allah, engkau peliharalah kami dan jauhkanlah kami daripada, iaitu aku dan anak-anak keturunanku, daripada menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Iaitu engkau jauhkanlah aku dan anak zuriatku daripada menyembah berhala. When was the last time kita ada doa? Ya Allah, engkau peliharalah keimanan kami, jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Dan juga anak-anak kita. Nabi Ibrahim je risau untuk diri sendiri dan anak-anak. Apa lagi? Sepatutnya kita. Tapi ada tak kita doa untuk kita minta dijauhkan daripada, terkeluar daripada agama ni? Apakah kita pernah doa agar anak-anak kita selamat? Walaupun beliau seorang Nabi, beliau tidak mengambil ringan di dalam perkara ini. Percaya pada kehormatan para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahawa mereka adalah para wanita yang suci dan disucikan serta mencari keredaan mereka. Memandang bahawa di antara para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Demikian itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Nabi punya risau tentang umat beliau lebih daripada umat itu risau tentang diri mereka sendiri. Kalau tadi kita kata kita risau, kita tak beriman, kita risau kita melakukan kesyirikan, kita risau kita buat dosa, kita risau kita kurang amal dan seterusnya, kurang mencari keredaan Allah. Concern baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita lebih besar daripada concern kita bagi diri kita sendiri. Beliau punya sayang dekat kita. Namun, apakah kita sayang diri kita sendiri? Itu merupakan soalan yang perlu kita jawab sendiri. Dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Jadi, boleh tak kita nikah dengan ibu kita sendiri? Tak boleh. Sebab tu, para isteri Nabi dipanggil Ummahatul Mukminin dan diharamkan bagi any guy to marry them setelah mana mereka telah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan perbincangan tentang iman dan
taat dan hormat dan sayang kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Naam, yang kemudian nanti kita akan masuk ke dalam para pemimpin agama, iaitu para ulama, dan kemudian nanti kita akan masuk pula kepada para pemimpin, iaitu leaders, insyaallah taala. Untuk sekarang ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ijlis. Nah, selanjutnya sama-sama kita recap dan kita murajaah bagi Ramadan. Kerana Ramadan hanya tersisa seminggu sahaja. Okay, we are expected to begin our fasting exactly next week, Tuesday. Nah, iaitu tarawih mula Tuesday lah. Atau Tuesday dah mula puasa. Berarti Monday malam dah tarawih. Nah, kita expected to begin our tarawih next Monday malam. Jadi Tuesday tu dah mula puasa. Ini adalah berdasarkan takwim, berdasarkan kalender. Kalau berdasarkan ru'yah, kita tengok nanti. Kalau ada plus minus. Boleh jadi boleh jadi sehari sebelumnya. Kalau nak bandingkan takwim dengan ru'yah ni, takwim ni biasanya 30 hari. Berarti kalau ikut takwim, kita mula puasa Selasa, kalaupun ada perubahan, berarti dia akan berubah menjadi puasa hari Senin ke puasa hari Rabu? Puasa hari Senin. Sehari sebelum. Kerana ru'yah ialah kalau dilihatnya ada anak bulan, maka hari Senin kita akan puasa. Berarti hari Ahad malam tu kita mula tarawih. Tapi kalau anak bulan tak nampak, barulah kita lengkapkan jadi 30 daripada bulan Syaban. Itu yang jadi hari Selasa. Jadi dia bukan tukar Rabu. Okey. Perubahan kalaupun ikut ru'yah bukan kepada Rabu tapi sehari sebelum. Kerana takwim ni adalah complete 30. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Puasalah kerana melihat anak bulan dan berbukalah kerana melihat anak bulan juga. Iaitu puasalah melihat anak bulan, iaitu daripada Syaban masuk Ramadan, dan berbukalah kerana melihat anak bulan juga, iaitu bila Ramadan nak masuk Syawal. Jadi istilahnya ada dua pengisytiharan. Satu, saya isytiharkan besok 1 Ramadan, dengan saya isytiharkan besok 1 Syawal. Dan sebenarnya setiap bulan ada pengisytiharan. Kalau nak ikutkan, setiap bulan ada isytihar. Sepatutnya. Nah, tapi untuk kita tak merasa signifikan sangatlah bila mana berlaku perubahan pada bulan-bulan yang lain. Tapi kalau dekat Middle East, every month matters. Whether it's 29 or 30. Of course, lunar calendar atau hijriah calendar cuma ada 29 or 30. Dia tak ada 31. 29 or 30. Apa lagi date yang penting untuk nak pastikan dia punya moon sighting? Apa lagi? Lagi satu yang penting. Selain nak masuk Ramadan, dengan selain nak masuk Syawal. Nak masuk Zulhijjah. Nak masuk Zulhijjah pun penting. Dari Zulqa'dah, nak tengok ada hilal ke tak bila nak masuk Zulhijjah. Pasal apa? Pasal ada Idul Adha dan pasal ada Hari Arafah. Jadi nak pastikan hari ke-9 daripada Zulhijjah, iaitu Hari Arafah tu, maka moon sighting from Zulqa'dah nak masuk Zulhijjah pun penting. Sebagaimana bulan-bulan lain pun penting juga. Jadi kalau dekat Middle East, dia ada dua kalender. Satu is kalender yang berdasarkan takwim, kira based on takwim. Yang satu lagi adalah based on moon sighting.
Dia panggil dengan kalender Ummul Qura. Jadi kalender Ummul Qura ni dia fleksibel. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Itu yang interesting about kalender Ummul Qura. Even on your handphone apps. Kalau siapa ada apps yang ada kalender Hijriah, kadang nanti dia lari-lari. Bila antum pergi kat settings Hijri kalender, antum akan nampak kadang ada 0, kadang ada +1, ada -1. Pasal apa? Dia nak suruh kita manually alter and edit ikut moon sighting. Jadi kadang kita punya phone lari dengan kalender Ummul Qura. Jadi kalau kalender Ummul Qura happens 29, berarti kadang kita kena -1. Kalau tak, nanti dia lari. Kalau kita tak tallykan antara apps yang kita ada. And I would recommend one of the best apps untuk solat dan seterusnya is Salatuk. Salatuk. That's one of the best lah untuk waktu solat, dan ada kiblat, dan ada macam-macam lagi. Nah. As-saum. Apa makna saum? Apa makna saum? Saum ni daripada sawama. Artinya apa? Secara linguistik. Dari sawama. Fi'al dia sawama yasumu lah. To restrict. Dia lebih kepada makna self-restraint. Self-restraint. Iaitu mengawal diri. Menjaga diri dan mengawal diri. So kalau kita nampak daripada makna secara linguistik je, kita dah agak-agak dah faham dah apa maksud daripada saum ni. Apa dia? Iaitu learn how to control hawa nafsu kita. Bagaimana kita nak tame hawa nafsu kita. Apa faedahnya? Faedahnya, bila mana kita mampu untuk mengawal hawa nafsu kita, maka kita akan mampu untuk buat apa yang menjadi ketaatan dan menjauhi apa yang menjadi larangan. So, bila kita dapat train hawa nafsu kita, kita dapat juga menghindarkan diri daripada entah minum ke, entah drugs ke, entah gamble ke, dan apa yang selain, yang sewaktu dengannya. It's all about training. It's about training. Ana biasa tanya orang, Ana pernah tanya dekat sini juga, apa hikmah, apa wisdom, apa lesson daripada seseorang Muslim itu berpuasa. Dan ramai biasanya menjawab, biasanya untuk mempelajari dan untuk merasakan lapar dan dahaganya orang fakir miskin. Kan, orang fakir miskin, lapar dan dahaga nak belajar. Yes, benar. Okay, but it's not entirely about that. Nah, because whether we like it or not, kita harus jujur pada diri kita. We must not be hypocrites. We must not be hypocrites. Kenapa? Kerana kalau antum puasa dan antum cakap, oh ini adalah supaya aku belajar bagaimana mereka, para fakir miskin, menanggung rasa lapar dan dahaga. Namun, soalannya, bila kita berbuka, apakah kita berbuka seperti orang fakir miskin? Bila kita buka puasa macam fakir miskin tak? Jujurlah. Buka puasa kat bazar. Nah, kalau ada buka puasa kat bazar tu, faham-faham je lah. Bazar tu dia pindahkan kat rumah dia. Nah. Bazar dia atas meja. Kat rumah dia boleh buat lagi satu bazar actually. Nah. And the best part kadang kat rumah punya bazar tu from different bazar. Yang ni dari Geylang, Woodland, mana semua. Kat rumah dia ada semua. Lagi complete daripada yang kat bazar. Ya.
Habis tu dia cakap apa? Oh, aku puasa supaya aku dapat merasakan bagaimana dahaga dan laparnya orang fakir miskin. Come on, be be truthful, be real. Nah, kalau nak bidik tu agak-agak sikit. Nah, lebih baik portion yang ada tu daripada berupa makanan dan minuman yang berlebihan tadi, kita bagi kepada fakir miskin. Kalau betul kita cakap kita nak merasai seperti mereka, kita share dengan mereka. Dan jangan share apa yang belen yang tak habis semua, kan? Dia bukan apa yang dia makan tak habis baru nak bagi. La, kita kena bagi beforehand. Memang kita beli tu ikhlas. Itu masalahnya ni. Ramai orang puasa, kan? Perut dia puasa, tapi mata dia tak puasa. Dia pergi bazar Ramadan, mulut dengan perut dia puasa, tapi mata dia tak puasa. Nah, dia beli macam-macam. Lepas tu wastage, berlebihan, wastage. Sepatutnya kalau kita nak bagi, kita bagi sebelum. Jangan belen dah tak habis baru nak bagi. Itu tak ikhlas nama dia. Itu adalah perilaku orang Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Iaitu orang yang dia nak, kalau dia dah tak perlu baru nak bagi orang. Nah, jangan. Maka bila mana kita berpuasa ni, kalau kita perhatikan, kita terhalang daripada apa? Daripada perkara asas. Perkara yang basic, that is easily accessible. Food, drinks, okay? And siapa yang dah bernikah, sexual intercourse. Nah. So let's discuss this. Food, drinks and sexual intercourse. Makan dan minum. Sepatutnya, makan dan minum ni ialah sesuatu yang sangat mudah bagi dia untuk dapat. Iaitu, it doesn't take much. Dia beli 50 sen, $1 pun dah ada dah. Boleh beli dah. Roti ke, kuih ke, epok-epok ke. Dan minum pun boleh minum. Air tap water pun ada. Singapore punya tap water is safe, Alhamdulillah. Boleh minum. Jadi sebenarnya kita ni dihalang daripada benda yang kecil, yang mana kerana it was easily accessible, dia punya ujian tu besar. Sebenarnya ujian dia besar pasal bendanya senang nak dapat. Lain halnya kalau kita dihalang daripada benda yang susah nak dapat, maka ujiannya tak besar. Seperti contoh, Ana suka bagi contoh, misalnya puasa tu adalah you must not have gold on you. You must not have gold in your pocket. Okay, kalau wanita mungkin jewelries, kalau lelaki gold bar and gold coins. Kalau lah contoh makna puasa tu ialah you must not have gold in your pocket, then everybody be like, memang tak ada pun, nak gold apa, kan? Nak gold apa? Copper pun tak ada, nickel pun tak ada, apa pun tak ada, nak gold apa? So kerana bendanya adalah benda yang sangat mudah untuk dapat, maka ujiannya besar. Bila ujiannya besar dan kita mampu untuk, kalau orang Indonesia sebut, menanggulangi. Tahu menanggulangi tu apa? Overcome. That we are able to overcome it. Maka kalau kita mampu untuk menghadapi ujian yang besar tadi, iaitu daripada menahan diri kita daripada mencicipi benda yang senang nak dapat, maka biiznillah ta'ala dengan training hawa nafsu tadi, benda yang lebih besar daripada itu akan lebih mudah bagi kita untuk menahan diri. Iaitu dengan kita menahan diri daripada benda yang sebenarnya halal, maka benda yang haram lagi senang untuk kita tahan diri. Jadi it's a training for us. Istilahnya apa tahu? Benda halal je kita boleh
refrain and abstain from. Apa lagi benda benda haram. InsyaAllah lagi mudah. Itu dia punya training. Iaitu bagaimana untuk mengawal hawa nafsu. Bagaimana nak kontrol hawa nafsu. Dan Allah train kita dengan benda yang halal. Benda yang simple. Makanan dan minuman je. If you are able to control, meaning you can control anything. You can control anything. Yes. Muzik semua ni senang benda susah untuk kita buat. Asal benda muzik ni semua senang nak buat. Asal benda bagus susah nak buat. Muzik semua senang orang nak buat, tapi benda yang bagus ni susah nak. Dia tanya soalan. Brother asked a very good question. Nah, kenapa benda-benda yang kemungkaran, benda-benda yang kemaksiatan ni semua, benda-benda maksiat, benda-benda dosa ni semua, senang nak buat. Tapi benda-benda yang baik, benda-benda yang amal soleh, yang ibadah tu semua susah nak buat. Kan? Okay? Kalau, if it is the opposite, okay? Kalau misalnya benda yang baik, senang buat, sedangkan benda yang tak baik ni susah nak buat, ia akan bermakna there's no test. There'll be no test. There'll be no ujian. There'll be no test. Meaning Allah tak tahu, bukan Allah tak tahu, maksudnya kita tak tahu that kita punya level of baiknya kita tu macam mana. Pasal untuk nak buat benda baik senang, tapi nak buat benda tak baik susah. Then everybody will be like easily, you know. Then there'll be no test, no challenge. No challenge. Kita nak benda yang ada challenge. Benda yang lagi susah, lagi challenging, then the rewards akan jadi lagi banyak. Kalau benda yang senang-senang je, berarti kita tak gain anything. Kita tak belajar apa-apa, kita tak dapat apa. Kita tak dapat apa-apa. No sacrifice, no victory. No pain, no gain. Nah. Kalau setakat suruh push up 5. Lepas tu hari-hari push up 5 je. Kan? 5. 5. Besok 5. Besok 5. Lusa 5. 5 je. Benda senang. There's no challenge. And apakah ianya akan bear fruits? Mungkin ya, tapi lambat. Tapi kalau hari ni kita push up 5, besok kita push up 10, lusa 15, kemudian 20, 25, 30, terus naik sampai 100. Kan? Naik lagi. Kita challenge ourselves. Maka di situ ada dia punya kemanisan, dia punya sweetness. So apa pun, we must always make doa to Allah Azza wa Jal to help us, for us to practice good deeds. Nah. Oh, awak pernah buat squats banyak. Berapa banyak awak buat squats? Banyaklah yang penting. Nah. Kan? Kalau buat squat sikit, ada rasa apa-apa tak? Tak rasa apa-apa kan? Tapi kalau buat squat sebanyak, rasa, lepas tu nanti rasa kuat kan? InsyaAllah. So kalau benda tu senang je, dia tak best. Dia lagi challenge, lagi best. InsyaAllah. Dia punya hasil, dia punya result akan better. InsyaAllah. Nah. Maka bila mana kita mampu untuk melakukan self-control, kita ada self-discipline, kita ada self-restraint, kita ada semuanya, maka bi'idnillahi ta'ala kita mampu untuk mengawal hawa nafsu kita. Ini adalah training bagi kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu
illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan aku akan memberi ganjaran secara langsung. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di sini adalah puasa ni adalah suatu rahsia antara kita dengan Allah. Yang mana orang lain semua tak tahu. Tak ada siapa pun di atas muka bumi ini yang tahu whether or not kita ni sebenar-benarnya betul-betul puasa. Not even our own wife, our own husband, our own parents, our own children. Tak ada siapa sebenar-benarnya tahu yang betul-betul yang kita ni puasa. Tak ada siapa tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa tahu. Seriously. Tak ada siapa tahu. Pasal apa? Pasal kalau antum duduk masa buka puasa ramai-ramai dekat dulang kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun dhahabat dhama wa btalat. Bismillah. Baca. Padahal tadi kat toilet dah togok air. Kan? Tak ada siapa tahu. Betul tak? Not even your wife, not even your parents, not even your children. Tak ada siapa tahu yang hantar sebenarnya tak puasa. Sebab tu puasa ni, and bayangkan hantar kat rumah seorang, isteri pergi pasar, anak pergi sekolah, kat rumah bongkar dapur. Masak Maggi. Kan? Sekarang ada siapa nampak tak? Dari segi manusiawi, tak ada orang nampak kan? Antara kita betul nak puasa dengan tak puasa, betul tak? Itu terserah kita. Kita betul-betul nak puasa ke tak nak puasa. Kalau kita, apa istilahnya, puasa yok-yok pun, tak ada siapa tahu. Yang tahu Allah je, betul tak? Sebab tu, puasa ni adalah rahsia antara seseorang dengan Allah. Amanah kita kepada Allah. Bila mana kita seorang, kita jaga puasa kita ke tak? Ke kita dah drive thru ke? Kan? Senyap-senyap. Pula kereta tinted. Tinted tak nampak. Drive thru park kat tepi. Kan? Lagi-lagi entah abang Grab ke, abang apa ke. Park tepi. Lepas tu dah habis kayu apa semua, balik rumah cakap dengan isteri, ya Allah, haus betul lah, hari ni panas kat luar. Padahal dia dekat luar dia dah enjoy dah. Tak ada siapa tahu. Kereta yang tak tinted selamat sikit lah. Oh. LTA approved. Nah. Jadi itu adalah amanah kita kepada Allah. Dan di sini Allah train amanah kita. Train jaga amanah, jaga rahsia. Tak ada siapa tahu. Kalau amal ibadah lain, orang lain nampak. Kita solat, orang nampak. Kita bayar zakat, orang nampak. Antum nak sembunyi-sembunyi pun time bayar zakat, the recipient of zakat nampak entah. Mana? Ni hantar bayar zakat. Oh bagus hantar bayar zakat Bayar kat Ana pula tu. Bagus. Orang pergi haji, orang nampak. Kan? Apa benda semua orang nampak. Tapi puasa orang tak tahu. You can claim that you puasa, but nobody ever knows. Nobody ever knows that you really puasa ke tak. Nobody ever knows. It's your secret between you and Allah. So it's such a beauty. Okay, it is such a beauty. And the best part, antum bayangkan antum bayangkan, ini yang kita cakap apa? Ma la yudrakul kul, la yudrakul kul. Apa yang kita tak dapat semua, jangan ditinggalkan semuanya. Mana yang dapat pun, tak apa. Grab. Nah. Maka bila mana kita berpuasa, kita kata bahawasanya adalah rahsia antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Antum bayangkan all this effort, all this hardship and burden, because technically speaking, ibadah is a burden. Okay, ibadah is a hardship. That's why it's called taklif. The reason why it was called taklif, because it means hardship and burden. We mukallaf,
means the burdened ones. We are the burdened ones. Yang diberikan bebanan. So it's not wrong to say ibadah ni adalah sebuah bebanan. Tak salah. Pasal memang kita dibebankan untuk follow, untuk ikut. Kita buat ke tak. So, imagine puasa Ramadan, all the hardship, all the burden yang kita sebut tadi, nak kena tahan daripada makan dan minum, tak boleh sexual intercourse. And then, it's a rahasia between kita dengan Allah dan seterusnya. Betul tak? Antum bayangkan, what does it mean to puasa sunat? Voluntary puasa. Besar tak agak-agak pahalanya? Kalau yang ini Ramadan, terpaksa. Betul? Nak tak nak kena puasa. Wajib. Haram kalau tak puasa. Berdosa. And that, ada orang, dia amanah ke, dia tak amanah ke, nak tak nak dia kena buat lah within that time frame. Bayangkan kalau antum go the extra mile of puasa sunat. It's big. Nah, it's big. Maka beruntunglah dan berbahagialah orang yang suka puasa sunat. Kerana dia ada sir bainahu wa bainallah. Dia ada rahsia antara diri dia dengan Allah. Janganlah pergi announce to the world. Kan? Sengaja cocok kawan. Dia tengah duduk tak ada apa-apa kan. Tadi engkau makan tengah hari makan apa? Dia yang tanya ni. Oh tak ada, aku pergi lepak one corner makan prata sarang burung. Oh. Okay lah, kalau dia settle kat situ tak apa. Dia siap lagi, habis kau tak tanya aku? Kalau dia tengah tunggu kawan dia tanya, kan? Itu satu, kawan dia tak tanya siap, habis kau tak tanya aku? Itu dah tahap kritikal lah. Itu tahap kritikal. Oh ya, kau makan apa? Oh tak, aku puasa. Nah, tak perlu kan? Nah, that is being boastful lah ni. Dia nak show off yang dia puasa. Dia puasa sunat. Okey lah, puasa Ramadan semua orang kena puasa. Tapi puasa sunat. Jangan menunjuk. Puasa Ramadan boleh tunjuk. Pasal semua orang wajib puasa. Jadi kalau ada kawan kita kaum muslimin yang tak puasa, kita tegur dia. Bro, Muslim, wajib puasa bro. Nah, dosa tak puasa. It's not an option. It's not a choice. Bilang, aku puasa. Kan? Brother kita puasa. Brother ni puasa. Semua orang puasa. Engkau pun kena puasa juga. Ramadan tak apa. Tapi jangan puasa sunat pergi cerita dekat orang. Tak perlu. Nah. Secara istilah, kita tahu bersama bahawa siam adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbitnya matahari hingga ke terbenamnya matahari. So, tadi we talk about perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, kemudian ada sexual intercourse. Nah. Mesti nak kena buat time siang hari ke? Kan? Is it every time? Every now and then, every hour? I mean, kita kena schedule lah. Kena time. Nah. Kena schedule kan? Okay, kena time kan? Jangan dilakukan pada waktu-waktu yang memang tak patut. Maka kalau ditanya soalan apakah hukum berciuman dengan isteri? Untuk orang yang sudah berumur, syaibah, yang dah berumur, maka hukumnya harus. Harus ni maksudnya mubah, boleh. Tak ada masalah. Tapi untuk yang muda-muda ni,
hukumnya makruh. Nah, untuk yang muda, hukumnya makruh. Pasal takut nanti syahwat dia tiba-tiba naik. Bila naik, dia dah lupa halal haram semua. Nah, jadi harus berhati-hati. Lagi-lagi yang newlywed couples. Nah, careful. Bagaimana hukumnya bila mana seseorang tu bersatu dengan isterinya di waktu sahur? Tak sebelum sahur ke, lepas sahur ke, tengok time masih sempat kan? Maka apakah hukum bila mana dia masuk waktu yang telah bermula puasa tu, waktu yang telah bermula imsak sedangkan dia masih dalam keadaan junub? Boleh ke tak boleh? Hukumnya boleh. Selagi mana dia berhenti sebelum azan, maka dia masuk setelah fajar walaupun dalam keadaan junub tak menjadi masalah. Nah, jadi tidak disyaratkan untuk dia nak kena mandi sebelum fajar. Tetapi yang penting dia kena mandi sebelum solat fajar. Dia masuk fajar dalam keadaan junub pun tak ada masalah, boleh saja. Maka 3 benda ni, makan, minum dan sexual intercourse. Makan minum, yes, memang kita kena kawal. I would say sexual intercourse is perkara yang memang merupakan nafsu syahwat. Ada orang nafsu dia memang lebih tinggi berbanding orang yang lain. Masing-masing orang ada level nafsu yang berbeza. Nah, maka apa pun paling tidak, bagaimana caranya untuk kita kontrol. Sebab tu nama dia kontrol. Kalau kita tak mampu kontrol, berarti kita fail lah kontrol hawa nafsu. Nah, and jangan main-main dengan sexual intercourse masa bulan Ramadan. Dia punya penalty besar. Kerana dia bukan hanya membatalkan puasa Ramadan, tetapi dia ada istilah intihak hurmati syahri Ramadan. Iaitu dia telah menceroboh kehormatan bulan Ramadan. Dan penaltinya ialah kafarah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang commit sexual intercourse di siang hari, maka dia kena puasa siyamu syahraini mutatabi'in. Puasa selama 2 bulan berturut-turut. 60 hari. Yang ini 30 hari je. Kan? Dia punya penalty 60 hari kena puasa. Double. Maka apa sahaja amalan-amalan yang dapat kita lakukan, ya ikhwah, bila mana kita masuk bulan Ramadan? Apa je? Definitely puasa. Nah, al-imsak itu sendiri. Lain lagi apa? Cuba kita tengok dari pagi. Dari pagi sekali awal. Kita nak kena tanamkan niat the night before. The night before untuk solat, untuk puasa fardu, untuk puasa wajib, kita tanamkan niat bahawasanya kita nak berpuasa. And kalau dah memang kita bangun sahur, itu lagi-lagilah jelas menunjukkan yang memang kita nak puasa. Mana ada orang yang bangun sahur tapi dia tak ada intention untuk nak puasa misalnya. Dah tentu-tentu dia bangun sahur, dia makan sahur, itu dah pasti untuk dia nak berpuasa. Nah, jadi intention is very important. Innamal a'malu bin niat. Tapi kalau, kenapa nak sebut intention? Pasalnya, kalau puasa sunat, kita tak ada kewajipan untuk build the intention the night before. Dalam mazhab Syafi'i, kalau di pagi hari, kita masih boleh puasa sunat selagi mana sebelum the mid of the day. Kita masih boleh niat untuk nak puasa sunat. Provided that kita belum makan, kita belum minum dari pagi, tiba-tiba pukul, kita dah letak lah lepas habis subuh, lepas baca Quran, lepas habis syuruk, dah solat 2 rakaat, kemudian tertidur. Atas sejadah dia tidur. Dia tidur-tidur, tiba-tiba dia bangun pukul 11. Tengok-tengok jam, dah pukul 11. Nak sarapan pun dah lambat, nak tunggu lunch pun nanti. Might as well puasa je lah, puasa sunat. Tak ada masalah, boleh. Selagi mana before midday, itu dalam mazhab Syafi'i.
Kemudian kita sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana di dalam sahur itu terdapat barakah. Nah, dan barakah Allah ni benda yang kita tak boleh main-main. Yang kita cari barakah, dia bukan setakat pasal supaya kenyang, supaya prep untuk nak berpuasa, bukan. Dia yang kita nak cari dalam sahur tu adalah barakahnya. Walaupun ianya adalah berupa beberapa biji kurma, atau kita makan cereal, atau kita minum air. Apa pun lah, yang penting kita ambil the barakah, the blessings of makan sahur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan juga di waktu sahur ada suatu amalan yang baik, iaitu apa? Istighfar. Doa betul di sepertiga malam terakhir, kerana kita waktu sahur pun sepertiga malam terakhir. Ada satu ni, iaitu dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Ana tanya antum, siapa yang teringat untuk nak istighfar time tengah sahur? Ada tak? Kan, bangun dah lah susah nak kejut. Betul tak? Lepas tu entah sebelum sahur ke, misalnya isteri masih tengah kentang-kentung dekat dapur kan. Dia pun dah siapkan bentang apa semua. Detik-detik menanti sahur tu, penuhilah ia dengan istighfar. Amalkan surah Az-Zariyat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil sahur, istighfar. Lepas sahur, kadang kan masih tunggu nak azan, belum azan lagi. Istighfar. So kalau selama ni kita tak berapa nak ingat untuk nak istighfar, lepas hari ni kita nak ingatlah. Time sahur, iaitu sebelum, sedang dan sesudah. That is the best time untuk istighfar, kerana Allah sendiri sebut dalam surah Az-Zariyat. Lepas sahur kita buat apa? Pastinya ini nak kena jaga yang terbaik, iaitu tepat waktu jamaah. Itu yang terbaik. Ini regardless bulan apa pun, ini yang kita nak jaga. Tapi given that it's in Ramadan, ini lagilah kita nak jaga. Pasal kita nak belajar tentang self control, kita nak belajar tentang disiplin, kita nak belajar tentang lust and desire, bagaimana kita nak tame it. Maka ini adalah salah satu yang bagaimana caranya untuk kita dapat menaklukinya juga, to conquer this. Nah, kemudian ada apa? Sedekah, iaitu berinfak. Di mana Nabi SAW jawad wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul SAW adalah merupakan seorang yang dermawan, dan beliau paling dermawan atau lebih tambah kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Bulan Ramadan beliau tambah lagi dermawan. Jadi rajin-rajin, hari-hari. Kalau dapat tiap pagi. Tiap pagi, time subuh, sebelum subuh ke, lepas subuh ke, buat. Kalau tak mampu nak buat secara fizikal, tak ada tabung, hari ni semua ada QR code, boleh pay now. Just randomly ambil QR code mana masjid yang terdekat dengan rumah anda, simpan that QR code, simpan that link to that pay now, dan jadikan amalan. Jadi tak mesti ada physical tabung. Pasal apa tahu? Pasal kalau kita tunggu physical tabung, kadang kita akan give ourselves justifications. Aku tak boleh nak derma pasal tak ada tabung lah. Sebab tu, tak boleh nak derma. Cakap tak boleh nak derma. Padahal, dia boleh pay now. Masjid semua dah ada QR code. Kalau memang kira hadiah lah. Kira amal jariah yang mana diniatkan dengan amal jariah tersebut perkara-perkara yang baik. Kalau kita memang tahu kawan tersebut adalah kawan yang memang dalam keadaan yang perlu, kan, kita kasih, ni kau ni isi minyak, kan, untuk cari rezeki. Kalau kita tak tahu dia perlu tapi saja random.
Boleh ya? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Of course, it's different between hadiah dengan sedekah. It's different. Sedekah ni yang disebutkan ia adalah arzal wa akhbath fi amwalin nas. Sedekah ni adalah diumpamakan sebagai harta yang kotor, yang hina, yang orang macam bersihkan diri, bersihkan dan cucikan harta dia dengannya. Cuba anak-anak berikan perumpamaan. Apakah kita sedekah kepada mak bapak kita atau kita kasih hadiah pada mak bapak kita? Hadiah. Kita bukan kasih sedekah. Takkan sedekah ni diberikan kepada mak bapak sedangkan ia adalah harta yang istilahnya harta yang it's not pure. Dia adalah untuk bersihkan harta kita, to let it flow. Pasal kalau kita ada stagnant water, nanti akan jadi mosquito breeding. Betul tak? Stagnant water dia akan start to accumulate kotoran, kan? Jadi bila kita sedekah, kita keluarkan, kita flowkan air tu, dia akan jadi bersih. Dia akan jadi pure, to purify it. Jadi itu caranya sedekah. Kalau hadiah, kita beri adalah untuk saling cinta mencintai. Now, what's the main difference though between sedekah and hadiah? Sedekah ialah diberikan kepada orang yang perlu. Sedangkan hadiah dapat diberikan kepada orang yang tak perlu. Bahkan boleh jadi orang yang diberi tu lebih kaya daripada dia. Sebab tu masa, kalau antum ingat, masa Idul Adha, kalau antum sembelih kambing, it's best to divide into berapa? Into 3. Betul? 1/3 for our own self-consumption. 1/3 untuk sedekah. 1/3 untuk hadiah. Jadi hadiah ni, boleh jadi kita kasih jiran kita dan jiran kita ni orang kaya, lagi kaya daripada kita. Dia tinggal kat mansion. Tapi kita kasih dia hadiah. Brother, ni Ana ada sembelih kambing. Ana nak kasih hadiah bagi hantar. Hantar rasa dia rasa apa? Mesti dia terkesima. Sidik ni yang lower daripada aku, dia boleh keluarkan lillahi ta'ala. Lesson learned, aku nak kena buat lebih lagi daripada dia. Dia nak kena keluarkan infak, dia kena keluar sedekah, kena keluar hadiah lebih lagi daripada hamba Allah tadi. Jadi hadiah boleh diberikan kepada orang yang tidak memerlukan. Bahkan lebih kaya dari kita pun tak ada masalah untuk kasih hadiah. Sedangkan sedekah kepada orang yang perlu. The best is buat dua-dua. $5 ni, $5 tu. Why not? Nah. Siapa yang belum save number, kasih number dekat Brother Save. Nah. Kemudian kita boleh buat apa lagi? Yes, zikir. Dan zikir yang paling best adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi janganlah kita baca Al-Quran bulan Ramadan je, tapi semua bulan. Tapi signifikan dia kalau bulan Ramadan ni, dia adalah bulan Al-Quran. Lebih lagi patutnya kita membaca dan menelaah Al-Quran. Bila last kita baca Al-Quran? Masing-masing kita. Don't tell me last baca was last year Ramadan. Okay, don't tell me last year Ramadan. Dah 11 bulan kita punya Quran tu kumpul labuk. Bila nak ambil tu, no? Kan? 11 bulan dia cuti.
Jangan sampai macam tu. Jangan sampai macam tu. Pasal apa? Pasal kalau kita nak tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, kita nak tahu kita punya silah, kita punya ties dengan Allah, keakraban kita, dekat atau jauhnya kita dengan Allah, dan kita tengok betapa dekatnya kita dengan Al-Quran. Iaitu dekat atau jauhnya kita dengan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, means kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, means kita tengah jauh dari Allah. So, kita nilai diri kita sendirilah. Bagaimana kita terhadap Al-Quran. Apakah kita dekat? Maka itu menunjukkan kita dekat dengan Allah. Jadi, all this while, apakah kita tak baca Quran? Dah berapa? Sehari? 2 hari? 3 hari? Seminggu? 2 minggu? 3 minggu? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? 6 bulan? Bila last yang kita baca? Bila last yang kita memahami dan menelaah? So kalau kita nak tahu keadaan kita ni tengah dekat ke jauh dari Allah, kita tengok Quran kita. Nah. Lagi kita boleh buat apa? Solat duha Nah, memperbanyakkan solat sunat. Nah. Lagi jaga lisan. Nah, jaga lisan. Puasa ni nak kena jaga. Masa lain pun nak kena jaga. Tapi time puasa lagilah nak kena jaga. Pasal tak nak nanti puasa kita tu hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Nah, by the way ini lain Ini bukan yang tadi. Ini different. Just for the record ni bukan yang first, ni yang second. So diorang take turn. Nah. Lagi apa? Jaga amarah. Nah. Temper. Ini pun semua masa lah. Tapi lagilah masa bulan Ramadan, lagilah nak kena jaga. Kalau orang kacau, kan? Orang cari pasal, cakap apa? Inni sha'im. Sungguhnya aku sedang berpuasa. Inni sha'im. Dia kira macam tak nak layan lah. Dah sudahlah, biarlah anjing menggonggong. Dah sudahlah, inni sha'im. Gitu je. Kan, tengah driving, ada orang cut ke apa kan? Tiba-tiba dia pun nak potong balik. Tak puas hati. Dia pergi sebelah, lepas tu tengok. Kan? Kalau kena cut, just inni sha'im, inni sha'im, inni sha'im. Gitu je. Nah, kalau ada yang horn, ini so'im, nak kena. Macam biasa je kan. Nah. Jangan nanti tinggal lapar dan dahaga saja. Nah. Lagi apa? Silaturrahim. Jangan tunggu raya baru nak silaturrahim. Tapi masa Ramadan lagi kita silaturrahim. Kita memperbaiki tali keakraban antara kita. Ada unfinished business, ada unsettled business, ada apa salah silap. Jangan tunggu first day raya baru nak minta maaf. Pasal apa? Kita tak tahu kita sempat hidup tak sampai 1 Syawal tu. Kan? Dari sekarang lagi kita minta maaf. Nah, hari-hari minta maaf. By the way, yang tadi ni kan, sedekah and betul. Ini very important hadiah ni. Ni yang anak suka highlight. Anak suka highlight tentang ni, iaitu kalau antum nak bagi duit raya kepada mereka yang merupakan kaum kerabat, kan? Mak bapa, isteri, anak-anak, anak-anak saudara, apa semua. Sekarang kan biasa antum ada family gathering buka puasa, iftar ramai-ramai, betul tak? So masa buka puasa tu, ambil kesempatan untuk bagi duit raya time bulan Ramadan. Pasal apa? Pahalanya lebih banyak. Antum bagi first Syawal, okey. Betul, dapat pahala. Tapi tak sama dengan Ramadan. So, bagi time buka puasa, bagi time Ramadan, cakap ini untuk duit raya.
Lepas tu letak disclaimer nanti raya dah tak ada Nah, okey. Raya dah tak ada lah. Dah tak ada lagi. Just disclaimer cakap ini untuk raya, tapi bagi time bulan Ramadan. Nah, lagi apa? Beri makan orang puasa. Nah, beri makan orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'a. Masya-Allah. Kalau kita puasa, okay, as a hazik, when you puasa, you get pahala satu orang, betul? Do you want to do an investment with Allah Azza wa Jal? Investment yang kira confirm 100% profit. Okay? In fact, dia punya multipliers lagi banyak lah. Adha'afa mudha'afa. Boleh jadi 700 kali atau infinite. Caranya adalah, kalau kita puasa, kita tak nak dapat pahala satu orang je, kita beri makan orang puasa. Kalau kita beri makan orang puasa, orang buka tu, kalau 30 orang, kita akan dapat additional pahala of 30 orang puasa. Kalau 50 orang, 50. 100, 100. Additional pahala puasa tanpa mengurangi puasa orang yang sedang puasa tadilah. Dia punya pahala masih intact. Tapi kita ini yang beri, entah bagi duit atau entah bagi makanan ke apa, untuk buka puasa, entah dapat pahala puasa dia juga. Nak ke tak nak? Beri makan orang puasa. Man fattara sa'iman. Nah, ayo. Kalau memberi makan kepada yang neighbor yang bukan Muslim. Adakah ini antara satunya? Kalau secara umum, baguslah. Tapi kalau hadis tu ialah beri makan orang puasa. Means orang yang buka puasa. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihim ghaira annahu la yanqusu min ajrihim syai'a. Iaitu barang siapa yang memberi makan orang yang buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi puasa dia. Kalau kita bagi yang seperti antum sebut tu, dia tak pakai untuk buka puasa lah. Nah, kita dapat pahala, tapi pahala dari segi lain lah, bukan dari segi pahala puasa. Nah, wallahu a'lam. Lagi apa? Ini dah start tambah malam ni. Wah, umrah Jauh tu umrah. Siapa umrah di bulan Ramadan, maka baginya pahala seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sepertinya dia melaksanakan haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umrah kita letak sini Nah, buat umrah. Nah, siapa ada kelebihan, siapa ada kelapangan masa. Kadang umrah ni dia bukan pasal dari segi kemampuan tau. Kadang dari segi masa, dari segi waktu pun menjadi cobaan. Ada orang dia ada kemampuan tapi dia tak ada masa untuk nak berangkat kerana tanggungjawab yang ada, misalnya. Percepat apa? Percepat buka. Ma'ajjalal fatur. Dan umat ini masih dalam keadaan baik selagi mana mereka mempercepatkan buka puasa. Maksudnya dah confirm azan Allahu Akbar, terus cepat-cepat buka puasa. Jangan step konon aku nak tunggu half an hour lagi. Lagi half an hour, lagi 15 minutes, lagi 45 minutes. Sengaja tak nak buka. Pasal apa? Pasal konon merasakan akan dapat pahala lebih banyak. So ni salah, tak boleh. Okay, jangan memperlambatkan buka puasa. Bila dah yakin, terus buka. Jangan lengah-lengah, jangan lambat-lambat. Bahkan lebih parah lagi kalau dia yakin, dia dapat pahala lebih banyak dengan melakukan hal tersebut. Nah, lagi apa? Aywa. Tarawih atau qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan, penuh dengan iman, wahtisaban, dan penuh dengan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni dosanya yang sebelum. Juga hadis yang lain,
Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa dalam keadaan penuh keimanan, dalam keadaan mengharapkan pahala daripada Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang sebelum-sebelum ni. Nah. Lagi apa? Kalau dah masuk malam 10 terakhir, iktikaf. Nah, 10 malam terakhir, last 10 days. So Rasul sallallahu alaihi wasallam akan syadda mi'zarah. 10 malam terakhir ni Nabi akan ikat tali pinggang beliau. Maksudnya beliau tak sentuh isteri beliau pun juga sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir. Pasal apa? Pasal that is the quality me time yang kita nak ada. 10 malam terakhir iktikaf kat masjid. Kalau misalnya katalah antum seorang yang tak mampu untuk nak iktikaf 10 malam terakhir, pasal antum ada tanggungjawab. Okay, kalau yang bujang-bujang tak apa juga. Tapi yang ada tanggungjawab, ada anak bini dan seterusnya. Mala yudrakul kul, la yutrakul kul. Apa yang kita tak dapat semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Jadi kalau kita boleh plan it out, contoh. Antum balik kerja, jumpalah anak bini semua. Mungkin buka puasa dengan mereka apa semua. Kan? Ajak pergi masjid ke, buka kat rumah ke, atau bagaimana caranya. Yang penting spend time dengan anak bini. So, sampailah kepada dah solat, dah tarawih semua. Dan balik. And then, tidurkan anak-anak. Nah, letaklah diorang tidur pukul 10. Kan? Letaklah diorang tidur pukul 10. And then, cakap dengan isteri yang, I nak pergi masjid. Okay? I akan bawa baju kerja. I pergi masjid. Dekat masjid, entah baca Quran, entah istighfar, okay, entah solat qiyam lagi, okay, entah banyakkan solat sunat lagi, entah tidur, entah terbangun, okay, entah baca Quran lagi, istighfar lagi, solat lagi, entah tidur, entah terbangun, entah tidur, entah terbangun, entah tidur, entah terbangun, kat masjid sampailah waktu sahur, cukup time bangun, sahur, makan, cukup time subuh, mandi siap, pergi kerja dari masjid. Why not? Nah, pasal kalau kat rumah pun, still tidur juga kan? Bukan buat apa benda lain. Still tidur juga. So, might as well tidur kat masjid. Tapi bila tidur kat masjid, nampak kawan-kawan tu semangat. Baca Quran, solat, apa semua kan? End up kita pergi kerja dari masjid je pagi tu. Tak ada masalah pun. Nah, just pesan kat isteri, nanti sahur, kejutkan anak-anak. Nanti I akan call juga untuk kejut. And then siapkan anak-anak untuk sekolah, biar diorang berangkat sekolah. Itu kira isteri handle kat rumah. Entah pergi kerja dari masjid, tak ada masalah pun. Especially last 10 days. It's very important untuk kita ada me time dengan Allah Azza wa Jalla. Pasal isteri, anak, mak bapa, adik-beradik ini semua kan, cukup-cukup lah. Kita ada 365 days a year, betul? Kan? 355 hari kita dah sibuk jaga diorang tu. Cukup-cukup lah tu. Nah, dengan kerena dia, kan? Dengan nak tu, nak ni, macam-macam. Tak boleh ke? Just 10 hari tu for our own selves. Not just some quality time. Me time dengan Allah. We need that. Because to recharge. To sustain another year. Nak jumpa di 10 days Asal anda nak cakap apa dengan isteri kalau hari lain? Yang I nak tidur masjid. Kenapa you nak tidur masjid? You dah tak sayang I Itu je dia jawab. Kalau na'udzubillah yang lebih parah, you ada simpan siapa lain gitu gini. Ini je kita ada opportunity. Pergi masjid kenapa? Nak itikaf. Nak itikaf. Isteri dengar pun sejuk hati. Suamiku. Masya Allah. Suamiku. Mana boleh? Nah, tak ada pun. Jadi, this is our quality time. 10 days je tak banyak. 10 days je. Lagi yang bujang please ambil kesempatan. Betul tak? Ambil kesempatan. Yang bujang-bujang ni, ambil kesempatan. Nah, jangan nanti menyesal. Kan? Nanti menyesal. Lagi dengan bujang tu, ambil kesempatan. Nah. Okey, kemudian ada apa lagi tak?
Sebelum masuk 1 Syawal ni, ada apa benda yang kita miss out? Zakat apa? Itu dia nak cakap. Zakat fitrah, iaitu dibayar 1 Syawal, pagi hari sebelum solat Eid. Itu by default. Okay, sebenarnya by default is in the morning before Salatul Eid, Salatul Eid al-Fitr, that's why kita bayar zakat fitrah. Iaitu about 2.3 kilo of rice. 2.3 kilo of rice, the kind of rice yang kita makan. The kind of rice yang kita sendiri makan, 2.3 kilo. Tapi kalau kita tak confident, letaklah, takut pagi hari tak sempat. Takut kelang kabut apa semua, dan kita bagi one night before ke, kan 2 nights before ke. The best is lagi dekat kepada solat Idul Fitr tu lebih baik. But it must done before solat Idul Fitr, not after solat Idul Fitr. Because after solat Idul Fitr, it would not be regarded as zakatul fitrah, but it would be regarded as a sadaqah. As for zakat harta, I beg to differ, where semua orang somewhat, tertiba, apparently semua orang bayar time Ramadan, tapi sebenarnya zakat harta ni masing-masing ada masa timeline masing-masing. Ikut nisab dia dan ikut haul dia. Bukan semua orang nisabnya kena pada bulan Ramadan. Ikut timeline masing-masing, bila dia sampai nisab, bila haul dia. So bila dah masuk 1 Syawal, dah habis lah kita punya crash course. Dah habis kita punya crash course of Ramadan. So masa kat sini kira graduate lah. Graduate, betul. Tapi dia punya kira multipliers dia dah habis. Kira macam hantar main game. Lepas tu ada bonus level, ada multipliers. Kan? So bila multipliers, bila bonus level, lepas tu dah habis bonus level, then you get points based on what you get. Dia tak ada double ke, triple ke, apa ke. Dah boring lah kira. So bila bonus level tu yang kita semangat tu. Itu Allah kasih can dekat kita. Allah kasih can dekat kita untuk reap as many as possible. Okay? Be greedy. Be greedy in the favors of Allah, in good deeds. Selalu nanti kita menyesal. Towards the end, kan, kita ambil sikap lewa. Alah, masih 30 hari. Alah, masih ada 20 hari. Alah, masih belum 10 malam terakhir pun. Alah, 10 malam terakhir pun ada 10 hari pun. Okey tak? Kan? Masih ada 5 hari. Lepas tu end up, bila dah last malam, dah kalang kabut. Alamak, dah tinggal 1 malam je. Menyesal lah. Next year aku nak kena lagi bagus daripada ni. Next year sama lagi. Berulang benda yang sama. Bila kita nak improve kalau gitu? Belum lagi nak layan bazar Ramadan ni. Ana tahu ada beberapa hamba Allah yang mereka mempersiapkan Syawal di bulan Syaban. And ada orang-orang yang mempersiapkan Ramadan lebih power daripada dia mempersiapkan Syawal. Maksudnya, ini kan lagi seminggu nak Ramadan kan? Dia nak sambut Ramadan ni, dia punya hype macam dia nak sambut Syawal. Means rumah dia bersihkan, dia cuci apa yang nak cuci, dia bersihkan apa semua. Pasal apa? Pasal nak menyambut Ramadan. Lebih hype daripada nak menyambut 1 Syawal. Kita tak, Ramadan rumah mesti berkecah, bersepah. Kan? Bila dah malam raya, kan? 2-3 malam nak raya, baru kita sibuk. Orang-orang yang faham, diorang punya hype is siapkan Ramadan, bukan siapkan Syawal. Jadi bila diorang dah siap untuk Ramadan, diorang dah lah happy untuk menyambut Ramadan. Kemudian dia Ramadan is occupied with amal, and then mereka tak tersibukkan untuk nak kemas-kemas, tak tersibukkan untuk nak beli baju raya. To be honest, just to share, family Ana kita dah beli baju raya. Dah settle ke tak? Dah settle kan? Dalam Ramadan ke tak? Bukan dalam Ramadan pun. Kita beli bulan lepas. Rejab ke bulan ni, Syakban. Dah settle. Ada sakit kepala tak? Pening?
Nak pilih colour apalah, design apalah, nak jahit lah, nak potong lah, nak apa. Ada tak? Tak ada. Just nanti satu shower tinggal pakai je. Betul tak? Tapi kalau anda tak get it done with sekarang, then ya rugi lah. Kita dah settle lah. Alhamdulillah. Apa lagi pening? Nah. So, yeah, you can do it. You can do it too. Jangan Ramadan tu kita punya mind occupied by unnecessary things. Kita nak Ramadan tu best untuk ibadah. Okay? Syaban kita sibukkan untuk Ramadan. Nah, itu yang lebih penting. Wallahu alam. Okay? Do I miss anything? Have we missed anything? Have we missed anything? Ada apa yang kurang? Kalau dakwah atau ilmu, adakah Okay. Brother asked a very good question. Berkenaan dengan majlis ilmu. Berkenaan dengan majlis ilmu, the best is to be done in Syaban. In Rajab, in Syaban. Nah. In Ramadan kira dah lambat lah. Pasal kita belajar untuk Ramadan. Kalau kita baru nak belajar in Ramadan, means dah terlambat. Dah defeat the purpose. And masa Ramadan, kita jangan nak sibuk kacau para ulama'. Diorang pun nak ada diorang punya me time. Diorang dah penat layan entah 11 bulan. Kan? Lepas tu bulan Ramadan pun nak kena layan entah juga. I'm not saying us lah. Kan? Ana nak cakap that Imam Malik rahimahullah, beliau bila masuk bulan Ramadan, semua majlis ilmu beliau stop. The one that he's teaching, the one that he's conducting, semua stop. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Bulan amalan. So he himself nak kira macam be eased off from teaching. Dia sendiri nak ada dia punya amal dia sendiri. You nak belajar Rajab Syaban, fine. Ramadan baru nak belajar pun dah lambat. Orang sibuk. Lagipun tak ada masa nak buat majlis ilmu. Bila time-nya? Iftar. Lepas iftar, isyak. Lepas isyak, tarawih. Lepas tarawih, orang dah nak rest. Untuk nak qiyam. Nak qiyam, lepas tu nak sahur. So, masa dia tu sebenarnya kurang. Itu kalau ikut ulama'. Tapi anda faham, dekat Singapura, Ramadan banyak kajian, banyak ceramah, you know? Kan? Every night ada ceramah, ada kajian, ada kulaimat. Can't help it lah because masyarakat kita terpaksa ambil waktu itu kerana itu adalah kesempatan bila mana berkumpulnya manusia. Kerana time lain tak ramai orang kadang. Bila time Ramadan itulah yang time yang ramai orang. Jadi kadang tazkirah tu lepas isyak before tarawih. Atau kadang kalau hujung minggu jadi ceramah lepas tarawih. Lama sikit. Pasal apa? Can't help it. Orang ramai. So at least they benefit a thing or two. Tapi dekat Middle East apa semua selalunya kajian-kajian semua pause. Tak ada. Ana tinggal sana 10 bulan Ramadan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Ramadan semua pause. Semua ibadah mud. Ulama-ulama semua ibadah mud. Imam Malik pun tutup semua kelas. Allahu a'lam. Ya. Okay? Nah, so kita let us equip ourselves with ilmu Ramadan before Ramadan. Jangan bila dah masuk Ramadan baru sibuk nak baca tentang Ramadan. Sekarang kita baca. Imam Syafi'i rahimahullah dah siap-siap baca Quran sebelum Ramadan dan beliau khatam setiap 3 hari. Every 3 days khatam. Nah. Rahimahullahu ta'ala. Bahkan every day. Nah, berapa ramai daripada para ulama, para sahabat, para apa semua, every day khatam, every 3 days khatam, every 7 days khatam. Nah. Jadi mereka punya preparation bukan Ramadan baru nak start. Daripada sebelum Ramadan, they prepared it. They took half a year before Ramadan to prepare for Ramadan and they took another half a year after Ramadan to introspect their Ramadan. So half a year preparation for Ramadan and half a year after Ramadan to introspect how they did in the previous Ramadan. Yang diorang baru phase up. And everything is about Ramadan. Wallahu a'lam. Okay, it's the best month. Okay.
bulan yang mulia. Jadi sama-sama kita berharap agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Wallahu alam, masing-masing kita dah bertemu dengan Ramadan yang berjumlah bermacam-macam. Ada yang dah jumpa Ramadan 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, 40 kali. Okey, tengok umur masing-masing dan bagaimanakah kita terhadap Ramadan kita. Kita punya own Ramadan tak payah compare dengan orang lain. It's our own self, our own Ramadan. We judge our own Ramadan. Okay, don't start comparing or judging others on their Ramadan. Nah, okay, and do not be disheartened. Do not feel belittled by, oh, aku nak bandingkan dengan fulan dan fulan jauh. And then end up dia give up. Might as well tak payah misalnya. Jangan. Kita kita go with our own pace. Nah, ikut kita punya pace. And kita challenge our own self. Jangan compare dengan orang. Jangan, banding-bandingkan dengan orang. Kita be our own self. Dan jangan berputus asa. Nah, wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.